Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam PDPR Pendidikan Islam untuk tahun 1 ada ni. Okey, pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam pendidikan Islam iaitu pada bidang Al-Quran pada tajuk yang sama yang telah kita pelajari pada minggu lepas iaitu bacaan alif dengan tanda bulat membujur dan tanda bulat. Okey, sebelum kita memulakan PDPR kita pada pagi ini, jadi Ustazah harap murid-murid semua dah pun membaca doa di rumah. Okey, tanpa membuang masa, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa yang murid boleh lihat pada paparan skrin yang Ustazah tunjukkan ni? Ada lampu isyarat. Okey, lampu isyarat ada 3 warna, betul tak? 3 warna. Yang pertama adalah warna merah, kemudian warna kuning, kemudian warna hijau. Okey, kenapa Ustazah tunjuk gambar lampu isyarat? Sebab Ustazah nak kita semua guna konsep lampu isyarat ni untuk kita faham istilah waqaf dan wasal. Okey, waqaf maksudnya berhenti dan wasal maksudnya sambung. Maksudnya kita berhenti bacaan ataupun kita menyambung bacaan. Konsep dia apabila lampu merah maksudnya berhenti. Maksudnya nanti kita kena waqaf, dan kalau lampu hijau kita kena sambung bacaan. Okey, murid-murid kena faham pengertian waqaf dan wasal. Sebab apa? Sebab istilah ni akan kita banyak gunakan dalam untuk Ustazah menerangkan isi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan bacaan alif dengan tanda bulat membujur dan tanda bulat. Okey, kita akan masuk ke isi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu ini adalah rupa untuk alif dengan tanda bulat membujur. Kalau kita tengok tanda bulat ni dia macam nombor kosong, betul tak? Okey, kalau yang tanda bulat yang macam ni macam nombor 5 dalam bahasa Arab. Tapi dia boleh duduk pada huruf alif, waw dan ya. Tapi kalau tanda bulat macam kosong ni dia cuma ada pada huruf alif sahaja. Okey, kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey, ini Ustazah akan terangkan cara-cara untuk kita membaca potongan ayat ataupun kalimah yang mengandungi kita tengok alif dengan tanda bulat membujur. Okey, cara untuk kita baca ada 2 cara bacaan, iaitu sama ada ketika wasal. Apa maksud wasal tadi? Sebab kita wasal adalah sambung. Kalau lawan dia adalah waqaf. Waqaf maksudnya berhenti. Okey, sekarang ni Ustazah akan tunjukkan cara bacaan apabila wasal. Okey, nampak tak lampu hijau ni dia lebih terang. Okey, lampu hijau ni dia menyala. Maksudnya kita kena wasal. Kalau wasal, okey, kita tengok pada info yang diberikan di sini. Okey, ketika wasal dibaca pendek. Ingat murid-murid, ketika wasal, kalau kita nampak simbol alif dengan tanda bulat membujur ni, kita kena baca pendek. Okey, contohnya macam Ustazah baca sekarang ni, wa ata'na ar-rasula wa qalu. Dengar baik-baik. Wa ata'na ar-rasula wa qalu. Okey, ada dengar Ustazah panjang tak dekat la ni? Tak kan? Maksudnya jangan panjang. Kemudian ayat nombor 2. Billahiz zununa hunalika. Billahiz zununa hunalika. Okey, ayat yang ketiga. Kanat qawarira. Dia tak panjang ya. Dan yang last kali, wala ana abidun. Tak panjang. Okey. Jadi kesimpulannya, kalau kita baca dalam keadaan wasal iaitu sambung bacaan, kita baca dengan kadar pendek. Tak panjang. Baik, seterusnya. Okey, nampak tak lampu apa? Lampu merah. Sekarang kita akan tunjukkan cara bacaan bagi kalimah dan potongan ayat ketika ia berhenti, iaitu waqaf.
Okey, rujuk pada info, ketika wakaf kita baca panjangnya pada kadar 2 harakat. Okey, boleh tengok jari Ustazah bila Ustazah baca. Bila Ustazah panjangkan, kita kena baca panjang 2 harakat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ata'na rasula. Panjang 2 harakat. Okey, yang kedua, billahizununa. Panjang kan? Kemudian yang ketiga, kanat qawarira. Panjang kan? Dan yang terakhir sekali, wala ana. Wala ana. Okey. Ana ketika kita berhenti, kita kena baca dengan kadar 2 harakat. Ana. Gitu. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah kesimpulan yang tadi. Kita tengok bahawa apabila kita berjumpa dengan alif dengan tanda bulat pembujur, ini apa yang kita dapati dalam tulisan Al-Quran. Dan cara bacaan dia adalah tanpa alif. Okey, dan ketika wakaf, kita jumpa dalam Al-Quran, dia ada tanda alif dan tanda bulat. Kemudian kita kena baca dia dengan kadar 2 harakat. Okey, kalau murid-murid nampak simbol ni maksudnya tulisan dalam Al-Quran. Tulisan dalam Al-Quran kita dapati macam ni. Dan cara bacaan dia adalah macam ni. Okey, macam mana? Macam ni ya. Okey, cara bacaan dengan tulisan dia tak sama. Okey, dia tulis macam ni tapi kita kena baca macam ni ketika wasal. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita tengok pada soalan live worksheet. Okey, Ustazah nak minta murid-murid untuk jawab soalan live worksheet yang telah Ustazah berikan link di grup WhatsApp. Okey, cara-cara untuk menjawab live worksheet ni adalah murid kena dengar dulu bacaan dan tentukan sama ada bacaan tersebut dibaca secara wasal ataupun waqaf. Jadi bila murid tekan kepada audio ni, murid akan dengarlah ada ustaz akan baca potongan ayat ataupun kalimah ni dan murid kena tentukan cara ustaz tu baca, dia baca secara wasal ataupun waqaf. Macam saya tunjuk tadi tu. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada tanda bulat seperti nombor 5 bahasa Arab. Okey, yang tadi tu adalah tanda bulat membujur seperti nombor 0. Tetapi sekarang kita nak tengok tanda bulat biasa. Tanda bulat biasa ni kita boleh dapati pada huruf alif, ya dan huruf waw. Okey, sebelum tu Ustazah nak terangkan. Okey, ini adalah tulisan yang kita dapati dalam Al-Quran. Tetapi cara bacaannya adalah berbeza. Kerana apa? Sebab Ustazah perlu bagi tahu dekat sini bahawa dengan kehadiran alif ni, alif dengan tanda bulat biasa ni, dia tidak mengubah bacaan kita. Okey, jadi kita boleh abaikan kehadiran alif tu. Jadi kita baca macam biasa. Contoh macam Ustazah baca amanu wa amilu. Okey, adakah alif menjejaskan bacaan? Tidak. Okey, jadi kita boleh tengok di bahagian info. Kat sini ada ditulis. Okey, ini simbol yang menunjukkan ini adalah tulisan yang kita boleh kita perhatikan dalam Al-Quran. Dan ini adalah cara bacaan. Cara bacaan dia adalah tanpa alif. Okey, contoh lain. Ma kasabu. Contoh lain. Falyabudu rabba. Contoh lain juga. Yatlu suhufa. Okey, begitu saja. Okey, adakah alif ini mengubah bacaan? Tidak. Baik. Seterusnya, kita beralih ke huruf ya dengan tanda bulat. Okey. Jadi, kita tengok dulu info. Di sini dinyatakan bahawa di dalam tulisan Al-Quran, kita dapati begini. Tetapi cara bacaannya begini. Iaitu, kita hilangkan huruf ya tersebut. Maksudnya, bila ada huruf ya ni, dia tidak mengubah bacaan. Maksudnya bacaan tu tak jadi panjang atau tak jadi panjang lah.
maksudnya macam Ustazah baca sekarang ni, afa immata. Walaupun ada huruf ya di sini, tapi Ustazah tidak baca dia secara mat. Mat tu maksudnya panjang. Ustazah tak baca dia secara panjang. Okey, jadi Ustazah baca pendek aja. Afa immata. Seterusnya, min naba'il mursalin. Okey, dengar baik-baik. Min naba'il mursalin. Okey, tak panjang ya dekat il ni. Okey, seterusnya, wa malaihim an yaftinahum. Wa malaihim. Wa malaihim. Bukan wa malaihim, tapi wa malaihim. Kemudian, wa banainaha bi'aidin. Okey, perhatikan betul-betul. Wa banainaha bi'aidin. Tak panjang ya. Okey, seterusnya yang terakhir sekali adalah huruf waw dengan tanda bulat. Okey, adakah huruf waw ini akan mengubah bacaan? Tidak. Dengan kehadiran huruf waw ini, tidak memanjangkan bacaan kepada 2 harakat. Kita baca pendek sahaja walaupun dia ada huruf waw. Sebab apa? Sebab huruf waw ni dia diletakkan tanda bulat di atasnya. Jadi dia bermaksud dia tidak mengubah bacaan kita. Misalnya saurikum. 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 Kita tidak baca dia saurikum. Kita baca dia saurikum. Kemudian illa ulul albab. Illa ulul albab. Kemudian zalika faulaika humul adun. Perhatikan pada kalimah faulaika dia tidak panjang. Faulaika, faulaika. Dan terakhir sekali, ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Tak panjang ya kat bahagian ulaika. Kita tidak panjangkan u ni, tapi kita baca dia secara pendek je. Ulaika. Okey. Seterusnya, okey. Perhatikan pada slide ni, Ustazah sertakan sekali senarai kalimah dan potongan ayat di mana murid kena baca potongan ayat yang tertera pada slide ni. Dan Ustazah sertakan juga gambar ni di grup WhatsApp. Jadi murid-murid boleh rujuk di grup WhatsApp. Ustazah nak minta murid-murid untuk perdengarkan bacaan ni kepada Ustazah secara voice. Okey, boleh hantar voice ataupun suara ataupun rakaman suara murid-murid ke WhatsApp Ustazah dan bacakan potongan ayat dan kalimah ni dengan betul untuk Ustazah buat penilaian bacaan murid. Okey, jadi macam mana nak baca ni? Okey, dengar baik-baik Ustazah baca. Nanti bila nak rakam, murid rakam ikut macam mana Ustazah baca. Okey, yang pertama sekali, saurikum daral fasiqin. Okey, yang pertama, saurikum daral fasiqin. Okey, potongan ayat yang kedua. Zalika faulaika humul adun. Sekali lagi. Zalika faulaika humul adun. Yang ketiga, illa ulul albab. Sekali lagi, illa ulul albab. Dan yang terakhir, ulaika hum khairul bariyah. Sekali lagi, ulaika hum khairul bariyah. Okey, itu sahaja. Jadi jangan lupa untuk buat live worksheet yang telah Ustazah tunjukkan sebentar tadi dan hantarkan voice kamu membaca potongan ayat dan kalimah yang tertera pada slide ini. Baiklah, kesimpulannya pada hari ini
kita telah pun mempelajari dua tanda. Jadi kita kena bezakan ya dua tanda ini. Kedua-duanya adalah tanda bulat, tetapi yang membezakannya adalah yang pertama, tanda bulat seperti nombor kosong ini hanya ada pada huruf alif, dan tanda bulat ini boleh ada pada huruf alif, waw dan ya. Dan untuk cara bacaan alif dengan tanda bulat membujur ini adalah jika kita baca ia secara waqaf berhenti, maka hendaklah kita baca pada kadar panjang 2 harakat. Yang terakhir sekali kalau kita baca secara bersambung, kita baca dia pada kadar pendek sahaja. Dan yang terakhir sekali, tanda bulat ini ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Okey, maksudnya kita nampak saja dia ada dalam Al-Quran, pada tulisan Al-Quran, tetapi kita tak baca dia. Okey, dia tidak ini bermaksud bahawa ia tidak mengubah bacaan tersebut. Misalnya kalau ada huruf waw dengan tanda bulat tu kena panjang tak? Tak kena panjang. Ya dengan tanda bulat tu kena panjang tak? Tak kena panjang. Okey, begitu juga dengan alif. Okey. Sekian sahaja daripada Ustazah pada hari ini. Semoga murid-murid dapat belajar dengan baik dan faham apa yang telah Ustazah terangkan. Dan jangan lupa untuk buat tugasan dan hantar kepada Ustazah. Dan untuk murid yang telah selesai melihat video ini, menonton video ini, jangan lupa komen di bahagian bawah untuk Ustazah kenal pasti siapa yang tonton video pada hari ini, dan Ustazah akan anggap itu sebagai kehadiran untuk kelas PDPR kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.